Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Bersyukur kita kepada Allah kerana kita diberikan nikmat daripadanya untuk masih diberikan nyawa dan udara untuk kita sedut dan hembus, dan kita diberikan kesempatan untuk kita beribadat kepadanya, di mana Allah tak bagi kesempatan ini kepada orang-orang lain yang matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Kita ni masih diberi peluang, jadi kita hendaklah rebut peluang ini supaya kita tergolong di kalangan orang-orang yang beruntung. Itulah orang-orang yang beriman. Baik, hari ini saya masuk dalam surah yang seterusnya, iaitu surah Al-Alaq. Apa dia maksudkan Alaq ialah? Al-Alaq ialah segumpal darah beku. Baik, kita akan tadabbur surah ini serba sedikit. Sebelum itu kita akan membacanya secara bertajwid, insya-Allah. Cara membaca yang betul, dan kita menelaah sedikit demi sedikit. Baik, sebelum itu kita membaca surah pembuka. Dalam apa-apa jua majlis yang kita nak buka ataupun kelas, kita perlu membaca surah Al-Fatihah dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita termasuk surah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ar-ruj'a. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. Baik, itu adalah bacaan surah, cara bacaan yang betul. Baik, kita tengok dia punya tajwid dia, ya. Baik, Iqra'. Macam mana kita tahu sebutan dia baris bawah? Kerana kita sebutan Iqra' memang dia punya alif wasal dia dalam tafsiran ataupun kaedah nahwu saraf, memang sebutan dia tidak mengikut huruf yang ketiga. Sebutan dia Iqra', bukan Aqra'. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Baik, jadi di sini ada satu qaf, di satu hukum dinamakan
huruf ini kita lantunkan. Inilah hukum qalqalah sughra. Iqra di sini ada hukum qalqalah sughra. Bismi rabbikal ladzi, di sini ada hukum khalaq. Okey, di sini ada satu huruf yang kita abaikan, iaitu alif wasal. Kerana apa? Kerana dah dimatikan oleh sin. Okey. Jadi ba ni tak ada fungsi pun dia punya harakat ni ya. Jadi di sini juga ada satu harakat yang dinamakan qalqalah. Qalqalah sughra ke kubra ke akbar? Kubra ya. Khalaqa. Baik, terusnya khalaqal insana min 'alaq. Di sini khalaqa tiada hukum. Di sini ada satu nun yang berwarna hijau. Saya dah sebutkan sebelum ni, jika nun itu berwarna hijau maka hukumnya ikhfa ya, ikhfa. Insana min 'alaq. Di sini nun yang bertanda mati saya dah sebut, ia merupakan nun izhar ataupun nun yang jelas mati dia tak ada kita sembunyikan seperti nun hijau atau nun warna merah. Alaq sama seperti ini, hukumnya qalqalah kubra. Iqra wa rabbukal akram. Jadi di sini sama seperti ini, iqra wa rabbukal akram. Di sini tiada hukum tajwid. Seterusnya allazi 'allama bil qalam. Di sini juga tiada hukum tajwid, cuma ada huruf yang kita tekankan, iaitu syaddah ni. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Okey, di sini ada satu nun yang kita warna hijau kan, iaitu nun ikhfa. Nun yang kita sembunyikan. Okey, jadi ini merupakan nun ikhfa. Malam lam. Okey, di sini ada satu mim mati. Inilah dinamakan izhar. Saya sebut jika mim mati atau nun mati yang merupakan izhar. Boleh ya? Izhar apa? Syafawi. Ini izhar halqi. Ya'lam. Di sini ada juga mim mati. Jadi hukum dia sama, izhar. Kalla innal. Di sini ada satu nun yang berwarna merah. Jadi kat sini juga ada cacing. Jadi saya dah cakap, jika bertanda cacing ataupun tanda panjang, dia mesti hukumnya sama ada mak wajib atau mak jaiz. Kerana dia cacing ni semestinya akan bertemu dengan hamzah. Jadi kita tengok sama ada dia bertemu di dalam dua kalimat atau satu kalimat. Jadi kita dah nampak dekat sini dia bertemu di dalam dua kalimat. So dia mak jaiz munfasil. Inna. Jadi nun kat sini bertanda syaddah dia warna merah. Jadi nun yang bertanda syaddah ni warna merah merupakan wajib dengung, wajibul ghunnah. Insan, nun kat sini berwarna hijau, so ini ikhfa. Sana la yatgha. Okey, di sini juga tiada hukum tajwid, tetapi di sini ada satu panjang. Okey, saya sebut jika tanda panjang ataupun tanda cacing seperti ini, hukum dia semesti sama ada mak wajib atau mak jaiz, kerana dia akan bertemu dengan hamzah. Ini hamzahnya. Jika saya sambung la yatgha ar-ra'a, jadi ini merupakan mat jaiz ya. Di sini juga ada satu nun warna merah, ini merupakan nun idgham. Nun idgham. Kerana apa nun idgham? Kerana dia berwarna merah. Kita sebut jika nun atau tanwin berwarna merah, ia merupakan idgham. Jika berwarna hijau, ikhfa. Tetapi di sini idgham dikategorikan ada dua ya. Jadi sama ada yang ada dengung atau tak ada. Jadi nak tahu, saya dah sebut sebelum ni, jika tiada dengung, dia hanya bertemu lam atau ra, tu sahaja. Jadi kita dah nampak terang-terang di sini nun ni bertemu dengan ra. So hukumnya ialah idgham bi ghairil gunnah, tanpa dengung, tak ada dengung di sini. Ar-ra'ahu istaghna. Okey, di sini tiada hukum, tetapi ada tanda cacing seperti ini. Jadi ini bertemu dengan ini dalam dua kalimat, maka mat jaiz munfasil. Inna, di sini nun bertanda syaddah. Jadi nun bertanda syaddah berwarna merah, saya dah sebut. Mim bertanda syaddah atau nun bertanda syaddah atau kita tekankan merupakan wajibul ghunnah, wajib dengung. Ila rabbika, di sini tiada hukum. Ruj'a, di sini sama juga. Apa dia? Ni tanda cacing ni
sama seperti ini, bertemu di dalam dua kalimat ayat seterusnya, maka hukum dia mad jaiz munfasil. Ra'aita di sini ya mati atau wa mati saya sebut, jika ya mati atau wa mati ia merupakan hukum madlin, ya, madlin. Yang mana sebelum dia mesti baris atas. Kalau bukan baris atas so tak jadi madlin, ya. Ra'aita allazi yanha. Okey, di sini tiada hukum, tetapi di sini ada nun mati, jadi hukum dia izhar. Izhar halki. Abdan idza shalla. Abdan di sini ada satu tanwin ataupun tanwin berwarna hitam, dia tak kategori warna merah atau hijau. Jadi saya dah sebut jika berwarna merah atau hijau ia merupakan dengung yang sama ada idgham atau ikhfa. Tetapi di sini dia tiada warna, so dia kategori izhar, ya. Abdan idza shalla. Okey, di sini ada tanda cacing seperti ini. So banyaknya tanda cacing yang bertemu di dua huruf yang ayat yang berlainan. So hukum dia mad jaiz munfasil. Ra'aita, so ini sama hukum dia madlin, ya mati ni. Nun yang ikhfa merupakan warna hijau. Nun warna hijau merupakan ikhfa. Jadi nun ni tidak disorokkan. Yang warna merah baru disorokkan seperti ini. Kita tak sebut langsung nun dia masuk ke dalam ra. Kana 'alal huda. Jadi huda ni juga ada tanda panjang seperti ini. Maka dia bertemu dengan hamzah dalam dua kalimat, maka mad jaiz munfasil, ya. Au ama, di sini ada satu wa mati. Saya dah sebut jika ya atau wa mati yang mana sebelum dia baris atas merupakan madlin, ya. Au amara bittaqwa. Okey, di sini panjang ni, so di sini betul ada juga hukum namanya hukum mad jaiz munfasil. Di sini ada juga hukum taqwa. Kita dengar bunyi berdetak di situ, itulah namanya qalqalah. Ra'aita in kadzdzaba wa tawalla. Di sini ada hukum madlin iaitu ya. Di sini ada hukum ikhfa, kadzdzaba wa tawalla. Okey. Di sini tiada hukum, tetapi ada tanda cacing di sini, maknanya mad jaiz atau mad wajib. Tapi di sini terang-terang dua kalimat, so mad jaiz, ya. Alam, di sini ada satu hukum. Saya dah sebut jika mim mati atau nun mati merupakan izhar. Ya'lam. Okey, ya'lam. Di sini ada satu mim mati tetapi warna hijau. Jadi saya sebut jika warna hijau dia ikhfa. Ikhfa apa? Mim mati dia ikhfa syafawi. Syafawi, apa yang mim mati semua syafawi, ya. Bukan Safawi Rashid, syafawi, ya. Hukum tajwid. Jadi sini izhar syafawi, ini ikhfa syafawi bertemu ba. Tapi kalau nun bertemu ba dia jadi iqlab, ya. Ya'lam bi an. Okey, di sini ada nun yang bertanda syaddah warna merah, so dia wajibul ghunnah. Nallaha yara. Di sini ada hukum kalla la illam. Okey, di sini ada nun yang berwarna merah, so ini merupakan hukumnya idgham. Idgham apa? Dia bertemu lam. Saya dah cakap jika lam dengan ra bertemu dengan nun, nun bertemu lam dengan ra, so dia idgham, tiada dengung. Idgham ma'al bi ghairil ghunnah. Lam, di sini ada mim mati, saya dah cakap mim mati merupakan izhar. Ya tahi, di sini ada nun yang berwarna hijau, so dia merupakan ikhfa. La nasfa'an bin nasiyah. Di sini kita dah buat tanwin yang jika tanwin bertemu ba, kita dah buat mim kecil di sini supaya memudahkan anda mengetahui bahawa ini merupakan hukum iqlab. Bin na, di sini ada satu nun yang merupakan wajibul ghunnah. Nasiyatin, di sini ada tanwin berwarna hijau, so dia merupakan ikhfa hakiki, ya. Kadzibatin. Okey, apa perbezaan tanwin ini dengan tanwin ini? Tanwin ini merupakan tanwin ikhfa, tanwin ini merupakan tanwin izhar. Jadi kita tak warnakan apa-apa pun untuk izhar. Jadi ini kita warnakan untuk ikhfa. Dan dalam Rasam Osmani juga dia telah bagi keyword, iaitu key untuk yang ikhfa ataupun tanwin yang kita dengungkan, dia buat tak selari dia punya tanwin dia. Untuk yang izhar dia buat selari. Senang saja. Khati'ah, di sini juga tiada hukum, tetapi di sini ada tanwin yang berwarna hijau, so ini merupakan ikhfa. Falyad'u nadiyah. Okey, jadi di sini tiada hukum, tetapi ada satu ada hukum dia, namanya huruf. Kita perasan kat sini ada satu huruf yang berdetak, falyad'u. Falyad'u. Jadi di sini ada satu
huruf yang kita lantunkan itulah dinamakan qalqalah sughra, kerana di dalam dia di tengah perkataan. Nadiyah di sini tiada hukum. Cuma ada tanda kecil ni, ini bermaksud maksilah. Jika kita sambungkan ke sini maka dia jadi maksilah qasirah ya. Okey, kita teruskan. Sanad'u dzabaniyah. Di sini tiada hukum tetapi ada satu huruf yang kita detak atau kita lantunkan, itulah dal yang merupakan qalqalah sughra seperti ini ya. Zabaniyah tiada hukum. Okay, kita terus. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Okay, di sini tiada hukum, cuma ada harakat dan sebagainya. Wasjud waqtarib. Jadi di sini ada satu hukum, ada huruf yang kita detak atau kita lantunkan, itulah dinamakan qalqalah. Tetapi kita tengok di sini di akhir perkataan, dia bukan di tengah. So ini merupakan qalqalah kubra. Seperti ini dan ini merupakan qalqalah sughra kerana di tengah perkataan. Di sini di akhir perkataan, so ini merupakan qalqalah kubra ya. Waqtarib ini baru qalqalah sughra. Waqtarib di sini ada ba berwarna hijau. So ini merupakan qalqalah kubra ya. Kenapa ada tanda garis ni tu Ustaz? Kenapa ada tanda masjid, ada tanda ni, kenapa ni? Inilah merupakan ayat keramat, ayat agung Allah Subhanahu Wa Taala, dinamakan ayat sajadah. Ayat sajad. Tak nampak Sekejap. Itulah dinamakan ayat sajadah ni. Sajadah ni, ini merupakan ayat sajadah. Apa maksud sajadah tuan-tuan? Sajadah ialah ayat yang bila kita baca, bila dalam solat kita baca, kita perlu sujud sajadah. Yang mana kita sujud tanpa rukuk. Daripada diri tegak tu terus sujud dan naik balik semula ya. Baik, itulah penerangan serba sedikit penerangan pula tajwid untuk surah Al-Alaq. Jadi kita terang serba sedikit tadabbur apa yang diceritakan dalam surah Al-Alaq tersebut. Jadi mari sama-sama kita buka tafsir bagi siapa yang ada. Bagi yang tak ada, boleh tengok saja. Boleh tengok saja live ni. Sambil baring pun tak apa. Ini namanya kelas free. Okay. Jadi surah Al-Alaq, kenapa saya tengok saya punya caption tu, saya punya description tu, kita ni hina. Anda ataupun kita lah. Okay, manusia ni hina sangat tuan-puan. Kenapa? Kita ni sangat hina kerana kita ni dicipta daripada satu air yang hina. Satu dicipta daripada tanah liat yang itu Nabi Adam. Kita dicipta daripada air yang hina yang muncul daripada antara tulang belakang dan tulang sulbi. Air itu yang terkeluk, yang terhasil daripada tulang belakang dan tulang punggung atau tulang sulbi. Jadi kita ni dicipta daripada bahan-bahan yang hina tau. Jadi kita ni dilahirkan ke dunia dalam sangat-sangat yang daif, dalam keadaan yang sangat hina. Jadi adakah Allah mengkategorikan manusia sebagai yang hina? Tidak. Allah menyuruh kita mengupgrade diri kita menjadi mulia. Jadi siapa yang mulia? Allah dah sebut dalam Quran ialah mereka yang bertakwa kepadanya. Bukan yang berlumba-lumba nak rebut pangkat dan sebagainya. Tak. Mulia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Itu maksudnya orang yang memuliakan diri dia, mengupgrade diri dia, sentiasa mengupgrade kehidupan dia, yang mana hari ini lebih baik dari semalam. Dia sentiasa memperbaiki setiap apa benda yang dia buat, dan setiap perbuatan dia mesti ada salah. Manusia tak lari bersalah, dan dia akan memperbaiki setiap kesalahan dia sehingga orang lain seumpama macam tak nampak dah kesalahan dia. Tetapi manusia memang tak lari berkesalahan. Jadi kita tidak boleh merasa selesa. Jadi Allah menyuruh manusia ini untuk memuliakan diri dia kerana kita ni dilahirkan dalam keadaan hina. Jadi kita kena muliakan diri kita dengan cara kita sentiasa muhasabah diri
dengan kita mengamalkan kehidupan hari ini lebih baik dari semalam. So kita tidak boleh selesa dalam kehidupan kita. Kita kena sentiasa tidak selesakan diri kita sampai mati. Itu maksudnya kehidupan. Kita tak boleh rasa selesa. Kerana bila kita rasa selesa dalam kehidupan kita, kita akan jauh dengan Tuhan. Itu konsep kehidupan. Ya. Dalam kehidupan, orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang beruntung, orang yang mulia. Itu dimaksudkan orang yang tak pernah merasakan diri dia selesa, dan orang tu tak pernah meletakkan diri dia dalam keadaan yang senang ataupun selesa. Dia sentiasa letakkan diri dia di dalam uncomfortable. Dia sentiasa rasa gelisah kerana rasa amalan dia tidak cukup. Dia sentiasa merasakan diri dia ni banyak sangat dosa dan perlu banyak lagi kena upgrade. Dan sentiasa merasa rendah diri terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sentiasa rasa banyak lagi benda dia perlu upgrade. Itulah orang yang beruntung. Itulah orang yang bertakwa. Orang yang mana orang tu sentiasa pertingkatkan diri dia. Dia tidak pernah merasa selesa atas apa benda yang dia dapat. Contoh dia dapat pangkat ni secara tidak langsung atas keputusan dia. Jadi bila kita tidak rasa selesa, kita akan dapat result yang lebih baik. Itu yang dimaksudkan dalam peribahasa ataupun dalam hadis Nabi pun sebut, kita perlu bersusah dahulu baru akan dapat yang senang. Itu konsep dia. Dalam kehidupan kita, bila kita sentiasa susah, akan banyak kesenangan yang datang. Kesenangan yang akan mengalir ke kita sebabkan kita sentiasa susah. Kita sentiasa, walaupun kita dah dapat senang, kita susahkan diri kita balik. Kita sentiasa tak selesakan diri kita. Sebabkan itulah kita akan dapat banyak kesenangan di dunia. Itulah bermaksud konsep kita kejar akhirat. Dunia datang berlari-lari. Maksudnya kita sentiasa tidak rasa selesa dan mengupgrade diri kita. Dan cara upgrade diri kita adalah kita sentiasa menunaikan kewajipan Islam. Sentiasa berdoa kepada Allah supaya memudahkan segala urusan kita untuk upgrade diri kita. So, jadilah konsep kita mengejar akhirat. Dunia datang berlari-lari. Iaitu bila kita mengejar, bila kita sentiasa muhasabah diri, sentiasa mengamalkan hari ini lebih baik dari semalam, dan sentiasa menyusahkan diri kita, maka akan banyak kesenangan datang. Tetapi kita diajar untuk tidak boleh merasa senang langsung, merasa selesa langsung. Kerana bila kita rasa selesa sedikit atas apa kesenangan kita dapat, kita automatik akan jauh dengan Tuhan. Itu sahaja. Bila kita boleh rasa selesa, bila nak rehat, tak boleh rehat. Kecuali bila waktu solat dan waktu yang Nabi ajar untuk rehat. Itu je kita boleh rehat. Solat ialah waktu rehat kita. Dan waktu qailulah, waktu tidur. Itu saja. Tidur bukannya kita tidur main melantak je mana-mana hari pun. Tak boleh. Contohnya tidur selepas subuh. Itu merupakan tidur yang menolak rezeki. Jadi sangat-sangat penting untuk kita tahu bahagian mana yang kita perlu amalkan, bahagian istirahat mana yang perlu kita tahu. Solatlah merupakan istirahat kita. Dan pada zaman bila kita sentiasa menyusahkan diri kita, sentiasa susahkan diri kita dalam membuat kerja apapun, kan, kita sentiasa susahkan diri kita. So kita akan menganggap bahawa solatlah merupakan istirahat kita. Sekarang ni bila kita sentiasa rasa selesa, kita akan tidak mengambil berat terhadap pekerjaan kita. So kita banyak bila kita merasa selesa, so kita akan lalai jauh dengan Tuhan. Dan kita akan membuat perkara yang lebih menyeronokkan dan lebih selesa, iaitu main game dan sebagainya. Itulah perkara yang menjauhkan diri kita kepada Tuhan. Sedangkan perkara yang selesa, yang mendekatkan diri kita kepada Tuhan ialah solat. Jadi sangat-sangat penting, tuan-tuan. Jadi itu motivasi lah sikit demi sikit. Jadi saya terang dalam surah Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa maksudnya? Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi Iqra' di surah Al-Alaq ni merupakan surah yang pertama dalam Quran. Ayat 5 ayat yang dalam surah Al-Alaq ini merupakan ayat yang pertama yang diturunkan kepada Nabi. Ayat yang pertama yang diturunkan kepada Nabi SAW di Gua Hira. Ini 5 ayat pertama. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang mana malaikat Jibril datang kepada Nabi dan peluk Nabi dan kata, baca Iqra'. Nabi kata, man la yaqra'. Apa? Aku tak boleh membaca. Nabi tak boleh membaca. Nabi kan buta huruf tak boleh membaca. Jadi malaikat kata, Iqra' je, baca je. Nabi kata,
Aku tak boleh membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Okey. Kemudian khalaqal insana min 'alaq. Itu manusia itu yang menciptakan. Malaikat Jibril kata, Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Cipta apa? Diterang ayat kedua, yang menciptakan manusia dari khalaqal insana min 'alaq, daripada segumpal darah. Segumpal darah beku. Darah beku ni apa maksudnya? Ada banyak pendapat. Ada yang mengatakan ovum. Ada yang mengatakan benih perempuan tu, ovum, ataupun sebuku darah yang terhasil disebabkan pembentukan yang terhasil yang digabungkan sperm dengan ovum, maka terbentuklah darah beku. Okey. Okey, seterusnya, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah nama Tuhanmu yang maha mulia. Bacalah Tuhanmu dengan nama Tuhanmu yang maha mulia. Iqra Iqra wa rabbukal akram. Alladhi 'allama bil qalam. Okey, apa dia? Yang mengajar manusia dengan pena, yang mengajar manusia menulis. Menulis apa? Menggunakan pena. Jadi bila Allah mengajar kita? Bukan Allah mengajar kamu, Allah mengajar Nabi Adam alaihissalam menggunakan pena. Pena. Pensel, pena tu bahasa Indon. Jadi bacalah inilah jadi sampai ayat 5 saja yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra wa rabbukal alladzi 'allama bil qalam. Okey, ini ayat keempat. Ayat kelima pula, 'allamal insana ma lam ya'lam, iaitu segala dia yang mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Okey. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah nama iaitu yang mengajar manusia apa yang mereka tak tahu. Jadi kita ni banyak tak tahu macam-macam lagi. Macam-macam kita tak tahu lagi. Jadi macam waktu Nabi Adam diturunkan ke bumi, Nabi Adam tak tahu langsung macam mana keadaan bumi dan macam mana nak guna itu ini, macam mana nak buat rumah, macam mana nak bina tu, bina ni. Dia bagaimana culture shocknya. Culture shock Nabi Adam nak turun daripada syurga ke bumi, yang mana kat syurga dulu dia boleh minta apa saja dia boleh dapat, dah sangat-sangat mudah dan sangat senang. Tiba-tiba dia kena turun ke bumi disebabkan dia melanggar satu hukum yang membuatkan dia berdosa besar dan dia kena turun ke bumi. Yang mana bumi ni tak ada macam syurga. Dia minta takkan dapat. Semua kena usaha sendiri. Kena keringat. Nak rupak rumah, buat rumah. Nak dapat ayam goreng, pergi tangkap ayam, sembelih, masak. Pakai tepung ketaki baru jadi ayam goreng. Nak dapat ayam kambing panggang, pergi tangkap kambing, sembelih. Itu beza dunia dan syurga. Jadi Nabi Adam sangat tak biasa dalam keadaan yang macam tu. Sebabnya dia dah biasa. Yelah, kita lah biasa manusia. Dia kalau dia biasa tempat macam ni, dia masuk ke tempat baru memang culture shock. Jadi itulah merupakan sangat-sangat benda yang tak boleh diterima lah. Maksudnya, Allah, besar sangat ke dosa aku ni sampai kau nak campak aku ke tempat macam ni. So dunia ni ibarat macam penyiksaan lah. Allah kata, dah kau maksudnya inilah hukuman atas apa yang kau dah buat. Kau sanggup mengikuti kata-kata syaitan daripada arahan aku. Macam itulah hukumannya dunia. Kau duduk dunia ni dengan anak-anak pinak kau sekali. Jadi siapa yang hamba-hamba anak-anak pinak kau yang bertakwa saja yang boleh masuk kembali ke kampung asal kita, iaitu syurga. Boleh ya. Jadi Nabi Adam serba tak tahu nak hidupan ke dunia. Dia tak tahu nak buat rumah. Jadi Allah yang mengajar dia cara nak buat semua tu. Mengajar nak hidup kat api, nak hidup kat api, nak semua tu. Macam-macam ada kaedah dia. Jadi allamal insana ma lam ya'lam. Allah lah mengajar manusia apa yang mereka tak tahu. Itu Allah ajar Nabi Adam. Allah ajar kita pun ada. Antaranya petunjuk yang Allah bagi sama ada ramai ilah-ilah. Kita tengok bagaimana internet boleh berfungsi. Macam mana kita boleh contact dengan orang tanpa
berdepan, kita boleh call saja. Itu semua ilham-ilham yang Allah bagi, dan itulah merupakan ilmu laduni yang Allah kurniakan kepada beberapa manusia yang special, dan manusia itu mengajar kepada orang lain. Itulah kaedah Allah menurunkan ilmunya. Seperti mana Nabi Khidir. Nabi Khidir dia mempunyai ilmu laduni yang dia boleh mengajar kepada manusia. Antaranya Nabi Musa dalam surah Al-Kahfi. Antara yang lain, ilmu yang Allah turunkan, ilmu perbuatan kepada Ibn Sina, Ibn Khaldun untuk yang matematik, Ibnu Al-Khawarizmi. Semua itu merupakan ilmu yang Allah mengajar, Allah turunkan melalui ilham sahaja. Ataupun ulama itu cuba cari sendiri. Allah hanya beri ilham kepada orang yang istimewa, orang yang sentiasa berusaha nak dapatkan. Jadi ulama-ulama ini dia bukan dapat ilham tentu je. Dia usaha, dia sentiasa mencari Tuhan, dia sentiasa mencari petunjuk al-hidayah, dia sentiasa mencari hidayah. Itulah bermaksudnya manusia yang bertakwa, yang sentiasa mengupgrade diri dia. Jadi Allah akan membantu orang yang mengupgrade diri dia bila dia sentiasa mencari Tuhan, dia sentiasa mencari penyelesaian. Orang yang maksud mencari Tuhan ialah mencari penyelesaian. Allah akan membantu dengan memberikan hidayah, petunjuk. Jangan ingat hidayah ni Islam je. Hidayah ni penyelesaian. Baik, kita masuk ayat yang ke-6. Kalla innal insana layatgha. Baik, apabila sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Kita ni sangat-sangat melampaui batas sebab tak pernah bersyukur apa yang Allah ada. Semua sombong. Ini ilmu aku yang cipta. Ini Ini aku yang buat. Ini harta aku. Semua sombong. Padahal asalnya dia pun belajar daripada orang lain. Dia pun belajar semua. Saya insyaAllah saya cuba improve kat Lina. Terima kasih join. Okey, jadi manusia ni sangat-sangat melampaui batas. Allah dah bagi ilham semua tu. Mereka tetap tak mengaku yang Allah. Mereka anggap itu merupakan ilmu yang mereka dapat, harta yang mereka dapat. Jadi kita terus ke ayat seterusnya, ayat ke-7. Ar-ra'ahu istaghna. Apa maksudnya? Apabila melihat dirinya serba cukup. Itu maksudnya bila orang tu dia melampaui batas bila dia lihat diri dia serba cukup. Apa benda yang dia dah rasa diri dia serba cukup, dia tak nak upgrade dah. Dia dah rasa, inilah maksud yang saya cakap, dia dah merasa diri dia selesa. Dia dah meletakkan diri dia dalam keadaan yang selesa. Jadi saya dah sebut sebelum ni, jika orang tu meletakkan diri dekat selesa, of course dia menjauhkan diri daripada Tuhan. Automatik dia akan menjauhkan diri daripada Tuhan. So kita tidak boleh rasa selesa langsung sampai mati. Supaya bila kita bersusah-susah dahulu, kita akan dapat kesenangan. Bila kita sentiasa bersusah, kesenangan sentiasa akan hadir, sentiasa akan datang. Itulah konsep dunia datang berlari-lari. Bila sentiasa kesenangan datang, tetapi kita tak ambil selesa atas kesenangan tu, kita sentiasa mengsusahkan diri kita untuk mendapatkan yang lebih hebat. Jadi itulah dinamakan sebagai manusia yang hari ini lebih baik daripada semalam, iaitu orang yang bertakwa. Sampailah dia mati, akhirnya amalan dia tu dibawa ke langit dan Allah tengok dia ni sentiasa improve diri dia, sentiasa upgrade diri dia. So dia dikategorikan sebagai orang yang bertakwa, maka dia akan dapat kesenangan yang abadi di akhirat kelak, di syurga. Itulah cita-cita semua umat manusia. Jadi kita masuk ayat selanjutnya, inna rabbika ruj'a. Maksudnya sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu tempat kembalimu. Hanya kepada Tuhanmu tempat kita kembali. Jadi kita nak kesenangan mana? Kesenangan dunia ke akhirat? Dua-dua kita nak. Bukannya akhirat je, kita nak duduk dunia sekali. Tapi tak nak dunia saja, akhirat tak. Kita kena nak dua-dua. Jadi cara dia, kita mesti sentiasa susahkan diri kita untuk kita dapatkan kesenangan tersebut. Boleh kita nak dapat kesenangan kat dunia, tapi kita tak boleh selesa. So konsep dia sebenarnya kita kena susah juga kat dunia ni sampai mati, dan kita akan senang di akhirat. Itu je konsepnya. Itu maksudnya kita sentiasa berubah, sentiasa switch diri kita. Baik. Ara'aita alladhi yanha. Okey. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Melarang apa ni? Kita terus ayat ke 10. Abdan idza shalla.
seorang hamba ketika dia melaksanakan solat. Okey, di sini apa pendapatmu bagi ni Allah tanya Nabi ya. Apa pendapatmu orang yang melarang orang melakukan solat? Allah tanya pada Nabi, apa pendapatmu terhadap orang yang bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia melaksanakan solat? Jadi ada tafsir di sini. Disebutkan apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dia bersolat di Kaabah. Jadi ramai orang yang menghalang, antaranya bagi Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah dan banyak pembesar-pembesar Quraisy yang melarang. Ada yang baling batu, ada yang letak tahi unta ataupun najis unta, perut unta, unta-unta je semua. Tu ada yang nak bunuh Nabi, itu nama melarang. Jadi mereka ni melarang Nabi solat. Melarang hamba Allah ni solat. Hamba Allah ni Nabi Muhammad lah. Abdan ni hamba. Ara'aita in kana 'alal huda. Okey. Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang solat itu berada di atas kebenaran petunjuk? Maksudnya bagaimana pendapatmu jika orang yang dilarang untuk solat tu di atas kebenaran? Dia merupakan orang yang benar. Jadi kita ni jangan terlalu obses nak melarang orang buat tu buat ni. Bukan maksudnya kita jangan terlalu bila nampak orang tu buat baik, jangan kita larang je. Mentah dia tu yang atas kebenaran, kita bukan atas kebenaran. Sangat penting. Okey, ayat seterusnya, au amara bittaqwa, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah. Ini Nabi ya. Atau orang yang mana orang yang atas kebenaran itu dia menyuruh bertakwa kepada Allah. Jadi boleh jadi orang yang di bawah kita ni ada orang yang benar. Contoh, ni konsep orang yang bawah menasihati orang atas. Jadi orang atas dia tidak boleh terima nasihat orang bawah ni, kerana boleh jadi orang bawah ni merupakan orang yang benar, orang nasihat dia tu betul. Jadi kita perlu terima. Itulah maksudnya konsep terbuka. Kita kena open-minded. Ar-ra'aita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Ini konsep Allah terangkan kepada orang yang melarang ni. Orang yang melarang dari orang-orang kafir Quraisy ni merupakan orang yang mendustakan dan berpaling. Maksudnya apa? Orang itu ialah siapa? Sebenarnya Abu Jahal. Orang itu ialah Abu Jahal. Ni dalam tafsir yang saya baca. Akan tetapi usaha ini tidak berjaya kerana dia melihat sesuatu yang menakutkannya. Setelah Rasulullah SAW selesai solat, disampaikan berita itu kepada baginda. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kalau Abu Jahal jadi berbuat demikian, pasti dia akan dibinasakan oleh malaikat. Ini kisah apa ya? Saya pernah dengar kisah ni. Kisah yang mana Nabi Muhammad Abu Jahal datang ke rumah Nabi. Jadi Abu Jahal ni nak hentak Nabi dengan batu, tak silap. Dan dia nampak ada seekor unta yang sangat besar di belakang Nabi yang nak menerkam dia ketika dia nak bunuh Nabi. Abu Jahal tak jadi nak bunuh Nabi. Dia takut, dia terus lari lintang pukang. Itu kisah. Itulah gambaran malaikat menyerupai unta yang sangat ganas. Jadi kalau Abu Jahal langsung buat juga bunuh Nabi, dia akan dibinasakan oleh malaikat tersebut. Itulah kisahnya. Jadi kita terus ke ayat seterusnya. Ayat berapa tadi ya? Petunjuk dia. Okey, kita ayat ke-14. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia mengetahui bahawa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatan? Tidakkah dia tahu bahawa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatan kita? Allah melihat setiap apa benda yang kita buat, sama ada sembunyi atau nyata. Apa benda yang anda buat di dalam tempat yang sembunyi, kita sorokkan semua aib ataupun kita punya dosa-dosa yang kita sembunyikan, itu semua yang Allah nampak. Jadi itulah sebab ulama-ulama dulu sangat-sangat malu kepada Allah. Antaranya Sayyidina Osman, dia sangat-sangat malu. Sampaikan malaikat pun malu dengan dia. Itu Sayyidina Osman hebatnya. Dia sentiasa malu dengan Allah kerana Allah, dia rasa Allah tengok je dia. Dia dalam tandas pun dia pakai baju. Dia bila nak tukar baju pun dia sentiasa jaga-jaga aurat dia supaya tak ternampak. Bukan ada siapa pun, dia je. Tapi dia fikir Allah melihat aku kena jaga. Sampai malaikat pun malu dengan Sayyidina Osman. Hebatnya Sayyidina Osman ni.
Jadi ayat seterusnya, kalla lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya jika dia tidak berhenti berbuat demikian, nescaya kami tarik ubun-ubunnya. Maksudnya berbuat demikian tu berbuat apa? Berbuat kesombongan. Tidak bersyukur kepada Allah yang disebutkan dalam ayat yang keberapa tu. Manusia ni sentiasa manusia ni benar-benar melampaui batas yang melihat diri mereka sentiasa merasa cukup. Ini Allah kata manusia yang jadi macam ni, yang sentiasa merasa selesakan diri dia tanpa dia upgrade diri dia, tanpa dia pertingkatkan dia punya kehidupan, maka dia dikategorikan sebagai orang yang orang yang sombong. Jadi Allah kata, aku akan tarik dia punya ubun-ubun. Nescaya kami tarik ubun-ubunnya. Ubun-ubun ni mana yang atas ni? Kita bila lahir, tempat tu, tempat keluar roh kita, tempat masuk roh itulah kawasan dia, ubun-ubun. Jadi ubun-ubun ni memasukkannya ke dalam neraka dengan menarik kepalanya. Okey, boleh. Maksudnya Allah tarik kita punya kepala. Macam itulah. Dalam penjelasan ni memasukkannya ke dalam neraka dengan menarik kepalanya. Okey, nasiyatin kadhibatin khati'ah, iaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan derhaka. Okey, iaitu orang yang tidak pernah mengamalkan syariat Islam. Dia sentiasa tak mengamal pun. Kadang-kadang dia tu tahu tapi dia tidak mengamalkan. Dia ada ilmu tapi dia tak mengamal. Dia tak sebarkan. Dia tak bantu orang lain. Okey, kita terus ayat seterusnya. Falyad'u nadiyah, ayat ke-17. Maka biarlah dia memanggil golongannya. Maksudnya di sini apa? Biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Golongannya siapa? Syaitan. Orang yang mendusta agama ni, golongan dia siapa je? Orang-orang yang macam dia jugalah. Yang membuatkan dia berusaha ke arah kemungkaran, semuanya kelompok-kelompok dia. Jadi dia fikir bahawa kelompok-kelompok dia akan bantu dia. Contohnya macam presiden, kan, dia minta, dia kan ada pangkat dekat dunia, so dia minta orang-orang dia punya geng-geng, dia punya pengaruh dia nak bantu dia kat akhirat kelak. So tak ada guna sebab semua fikir tentang amalan masing-masing. Sanad'u Zabaniyah. Jadi ayat 18, kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, menyiksa orang yang berdosa. Siapa malaikat Zabaniyah ni? Malaikat Zabaniyah ialah pembantu kepada malaikat Malik. Malaikat Zabaniyah merupakan malaikat neraka, tukang bantai, dia gelar. Dia favorite dia tibai penghuni neraka. Dia adalah pembantu kepada malaikat Malik, iaitu malaikat Malik ialah ketua kepada malaikat-malaikat yang menjaga neraka. Sangat seram muka dia tak sehandsome, muka dia sangat-sangat seram, hodoh dan sangat menakutkan. Jangan ingat malaikat semua handsome ya. Tak, malaikat Malik dengan malaikat Zabaniyah sangat-sangat seram dan ganas dan kuat. Jadi siapa-siapa yang sombong tu semua akan henyak oleh mereka ni. Mereka ni sangat-sangat digeruni. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu. Ini nasihat Allah kepada Nabi SAW. Janganlah, jadi Nabi ni sentiasa ditawarkan untuk meninggalkan dakwahnya. Sentiasa ditawarkan ataupun gertak atau dicabar ataupun disuruh untuk berhentikan dakwahnya. Ditawar, digertak dan sebagainya, diugut. Jadi Allah kata di sini, janganlah kamu patuh kepadanya kepada orang kafir ni lah. Dan sujudlah serta dekatkan diri kepada Allah. Jadi inilah penerangan serba sedikit tentang surah Al-Alaq. Surah yang menceritakan tentang manusia ini. Asalnya permulaan ayat ni, 5 ayat ni yang diturunkan first dekat Gua Hira ni menceritakan tentang manusia ini diciptakan daripada segumpal darah. Segumpal darah ni akan terbentuk hasil cantuman antara air mani dan benih wanita, ovum. Jadi akan terbentuknya zygote, itulah segumpal darah. Jadi manusia ni terciptanya manusia ni daripada air yang hina, yang kita dilahirkan sangat-sangat hina dan kosong, seperti sehelai kain putih, tak ada dosa, dan kita pun kosong, tak ada ilmu, tak ada apa. Dan adakah anda nak kosong macam tu sampai besar, ataupun anda akan upgrade? Itu je dua pilihan. Jadi orang yang bertakwa, manusia ni lahir dalam keadaan hina, dan manusia dikurniakan akal untuk dia memuliakan diri dia
Dia sentiasa upgrade diri dia untuk dia capai ke tahap yang mulia. Jadi ada kategori manusia, dua kategori manusia, iaitu yang tak upgrade diri dia, seperti mana dihina waktu baby tu lahir, macam itulah dihina sampai besar. Yang satu lagi, dia sentiasa mengamalkan kehidupan yang hari ini lebih baik daripada semalam, dan sentiasa merasa tidak selesa, dan bila dia tidak selesa, dia sentiasa upgrade dan kesenangan pun datang. Dia susah-susah dan kesenangan pun datang. Kemudian tetapi dia rasa merasa susah dan dia rasa kesenangan aku akan dapat di syurga. Dia kata dunia ni tempat aku bertanam saja. Jadi itulah manusia yang beruntung. Itulah dinamakan manusia bertakwa. Boleh? Jangan ingat bertakwa tu zikir, duduk, tasbih, tak. Salah sangat-sangat. Orang yang bertakwa ialah orang yang tak rasa, tidak pernah merasa selesa dalam hidupnya. Itulah dinamakan ghuraba. Orang yang sentiasa minggirkan diri dia daripada orang lain supaya dia dapat bertakwa kepada Allah. Jangan ingat bertakwa tu hanya berzikir, tak. Berzikir semua boleh berzikir. Semua orang berzikir kat solat masjid tu semua. Dan orang bertakwa ni adalah orang yang tak pernah rasa selesa dalam hidup dia. Dia sentiasa mengamalkan Al-Quran ni dalam kehidupan dia seperti Al-Quran yang bergerak. Dan dia sentiasa bangun malam dan sentiasa bekerja keras, dan waktu rehat dia hanyalah apa yang Nabi sebut, iaitu waktu tidur, waktu qailulah dan waktu solat. Itu saja waktu rehat dia. Sekarang kita waktu rehat kita apa? Main game. Apa lagi? Waktu rehat kita tidur tah melantak pun kadang-kadang tak bangun-bangun sampai petang. Itu salah. Betul, sebabkan itulah bila kita dengar waktu solat, kita akan rasa Allah solat ke? Allah dah azan ke? Jadi bila kita setkan macam tu, kita telah meletakkan azan solat ini merupakan satu pekerjaan, satu benda yang memenatkan. Padahal pada asal dulu, pada zaman Nabi dulu, para sahabat sangat gembira mendengar azan. Kerana itulah waktu rehat dia. Itulah waktu rehat kita sebenarnya. Kita hadap Allah. Kita waktu rehat kita, waktu selesa kita, yang mana kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Sekarang gini, kita telah diprogramkan oleh barat bahawa waktu selesa kita ni telah menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah benda yang kita perlu ubah dalam set mind orang-orang Islam. Sangat-sangat penting. Baik, setakat itu saja dah azan isyak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Terima kasih yang join, tak share kepada ramai orang untuk kita bantu lebih ramai orang memahami dan pandai membaca Al-Quran. Di samping dia faham apa benda yang dia baca tu, supaya dia akan, bila dia faham, dia akan jaga hukum tajwid dan sentiasa upgrade diri dia, dan bila dia faham apa benda dia baca. Baik, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.